Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, hari ini kita nak sambung subtopik 1.3. Okay, 1.3 iaitu sel kimia di dalam bab 1 tindak balas redox. Okay, sebelum itu, bolehlah masuk kelas point .app, kelas kod 41633. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan dulu apa yang kamu belajar dalam bab ni. Dalam subtopik ini. So, dalam subtopik ini sebenarnya ada satu je. Nampak macam panjang. Tapi dia sebenarnya ada satu saja. Kamu kena terangkan tindak balas redox dalam sel kimia. Okey, melalui eksperimen. So, tapi kat sini kita tak ada eksperimen. Kita ada aktiviti je lah. Dan kita dah buat eksperimen semasa dalam kelas, semasa bersemuka hari tu. Okey. So, kalau kita lihat, kita lihat dalam tindak balas redox dalam sel kimia. Sebelum itu, kamu kena kenal pasti dulu. Apa yang dimaksudkan dengan sel kimia? Okey, sel kimia, apakah sel kimia? So, sel kimia adalah dua kepingan, apabila dua kepingan logam berlainan jenis yang dicelup ke dalam elektrolit dan disambung dengan wayar penyambung. Yang disambung dengan wayar penyambung. Maksudnya dia ada dua logam yang berbeza. So, dia ada dua logam yang berbeza yang dicelup di dalam elektrolit. Okey. Kemudian, dia kata lagi satu, dikenali juga sebagai sel voltan ataupun sel galvani. Okey, sel voltan ini bermaksud dia akan menentukan berapa voltan dia. Dan sel galvani ini dia menggunakan galvanometer. Sekiranya dia menggunakan dia punya penunjuk untuk tenaga itu adalah galvanometer. Okey. Selain daripada sel kimia, kita panggil dia sel voltan, kita panggil dia sel galvani. Ingat, dua logam yang berlainan dicelup di dalam elektrolit. Elektrolit tu apa? Cecair kat dalam suatu sel kimia tersebut. Okey. Dan dia menukarkan tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Maksudnya dekat sini, itulah kegunaan ada voltmeter dan ada galvanometer. Dia nak detect, dia nak kesan, berapakah elektrik yang terhasil, tenaga elektrik yang terhasil. Ingat, daripada tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Dan kemudian, tindak balas redox ini dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter menunjukkan arus elektrik yang terhasil. So, itu yang cikgu cakap tadi. So, dia akan menghasilkan suatu arus elektrik. Di mana elektron yang dibebaskan, dia akan bergerak ikut wayar. Dia akan bergerak ikut wayar. Dia bukan dekat dalam elektrolit tersebut. Dia adalah di luar wayar. Di luar wayar ya. Kemudian kita lihat tindak balas redox dalam sel kimia. Bagaimana? So, kan melihat di sini. Ini adalah contoh sel kimia. Tadi cikgu cakap apa? Tadi cikgu cakap dua kepingan logam yang direndamkan di dalam elektrolit. So, sekarang ini adalah elektrolit kita. So, ini adalah dua kepingan logam. Dan dia menggunakan voltmeter di sini. Di mana voltmeter ini digunakan untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Kehadiran arus elektrik. Di mana, kamu lihat dekat sini, elektron dia akan bergerak start daripada terminal negatif. Di mana terminal negatif? Terminal negatif adalah terminal yang menjalani proses pengoksidaan. Menjalani proses pengoksidaan. So, dekat sini. Dah ingat, dah belajar dah. Apa maksud proses pengoksidaan? Maksud dia melepaskan elektron. Tulis ya. Tulis dah dekat mana-mana. Asalkan kamu ingat. Melepaskan elektron. Maksudnya di sini, siapa yang lebih mudah untuk menderma, akan melepaskan elektron, membebaskan elektron, dia menjadi terminal negatif. Ini bermaksud terminal negatif dekat sini adalah ejen
Tulis ya. Tulislah dekat mana-mana. Okey, ejen penurunan yang kuat. Maksudnya dalam siri elektrod piawai. Okey, dalam elektrod piawai yang hari Isnin kita belajar, yang lebih nilai inut, yang lebih negatif akan mendermakan elektron. Maksudnya apa? Maksudnya dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Strong oxidizing agent. Ejen penurunan yang kuat. Melepaskan elektron. Okey, ingat ya? Okey, kemudian. Okay, kamu tengok elektron yang dilepaskan tadi, dia akan mengalir pergi ke terminal positif. Di sini, okey, di sini yang akan menerima elektron adalah ejen pengoksidaan. Menerima elektron. Faham? Okey, faham ya? Menerima elektron. Bila dia menerima elektron, maksud dia mengalami proses penurunan. Dia mengalami proses penurunan. So, arus elektrik yang terhasil dia akan mengalir daripada katot pergi ke anod di dalam elektrolit ini. So, dia akan detect lah dia punya tenaga elektrik kat sini. Okey, di situ cuba kamu hadam dulu yang cikgu cakap ni. Okey, yang cikgu cakap ni kena ingat. Okey, yang mana terminal negatif akan melepaskan elektron, menjalani proses pengoksidaan. Dia adalah ejen penurunan yang kuat. Ini bermaksud dia lebih negatif di dalam siri elektrod piawai. Kemudian, terminal positif ialah yang menerima elektron, menjalani proses penurunan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Maksudnya nilai inut dia adalah positif ataupun kurang negatif. Ingat tu. Okey, ingat ya. So, kamu ada dua. Dia pakai magnesium dan dia pakai di sini cuprum. Okey, so sekarang ni kerja kamu tengok kamu punya siri elektrod piawai yang dah kamu print out. Dah kamu photostat. Cuba kamu lihat siapakah nilai inut mana yang negatif, nilai mana yang positif. So tadi cikgu dah ajar. Nilai yang negatif akan menjalani proses pengoksidaan menjadi terminal negatif. So di sini, kalau kamu lihat di sini, magnesium, di sini, kamu lihat ini ya. 0.76, 0.34. Yang ini inut untuk ni adalah positif 0.34. Kamu lihat di sini. Inut untuk magnesium, cikgu suruh apa hari tu? Susun dulu kepada dia punya, yang macam mana cikgu susun? Ingat tak? Ejen pengoksidaan tambah elektron. Ejen penurunan. Sebelah sini penurunan. Semakin meningkat, dia lagi keupayaan untuk menjadi apa? Ejen penurunan yang kuat. Manakala sebelah kiri semakin dia positif, semakin mudah dia menjadi, semakin kuat dia menjadi ejen pengoksidaan. So, kalau kamu lihat dekat kamu punya siri elektrod piawai, ditulis begini. Magnesium tambah 2 elektron, dia akan jadi Mg. Sekarang untuk cuprum pula, di sini inut untuk magnesium adalah negatif 0.76. Untuk cuprum di sini, Cu2 plus tambah 2 elektron, dia akan jadi begini. Ini di dalam siri elektrod piawai. Nilai inut dia adalah positif 0.34. So, cikgu cakap apa? Step yang pertama. Step yang pertama,
susun ikut kepada siri elektrod piawai yang paling negatif kepada yang paling positif. Ingat ya, yang paling negatif kepada yang paling positif. Okey. Kemudian, kamu nak menulis persamaan setengah kimia. Persamaan kimia setengah kimia. Half equation. Okay, half equation. Bagaimana kamu nak lukis? Okay, di sini, bila kamu lihat nilai dia adalah negatif, so ini bermaksud keupayaan dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Siapa? Magnesium. Siapa? Magnesium. Ini bermaksud magnesium akan mendermakan elektron menjadi magnesium ion. Okey, nampak? Okey, nampak ya? Okey ya. Kemudian, ini terjadi di dalam terminal negatif. Yang ini, terminal negatif ataupun anod. Okey, tulis ya. Okay, terminal negatif iaitu anod. Okey, kemudian, yang ini terjadi kepada anod. Kemudian, elektron yang didermakan, dia akan mengalir ikut sini. Nampak? Tat elektron ni. Dia bergerak dekat sini sampai dekat sini. Okey, sampai dekat sini, siapa yang akan terima? Ini ke ini? So, oleh sebab, okey, kamu tengok sini, ejen pengoksidaan yang kuat yang mana satu? Cuprum ion. So, cuprum ion akan menerima elektron menjadi cuprum atom. Ini bermaksud di terminal positif ataupun kathod, dia akan menerima elektron. Kamu ambil yang ini. Cu2 plus tambah 2 elektron. Yang ini ingat ya, satu hala je arrow dia. Kalau dalam siri elektrod piawai, dia punya arrow dia dua hala. Two-way arrow. Yang ini is a one way. Satu hala sahaja. Okay, ini bermaksud dia akan menjadi Cu. Okay, kat sini faham? So, nanti sampai dekat sini, ion dekat sini akan Cu2 plus akan menerima elektron untuk menjadi cuprum atom. Okay, ini bermaksud apakah pemerhatian yang akan kamu lihat di sini? Okay, logam, apa tu namanya? Brown precipitate. Kita panggil apa? Mendakan berwarna coklat. Berwarna perang akan termendap di elektrod cuprum. Itu pemerhatian. Apa inferen dia? Inferen dia ini bermaksud ion cuprum menerima elektron untuk menjadi logam atom cuprum. Ingat. Apa pula yang terjadi kat sini? Nampak tak apa yang terjadi? Dia menjadi magnesium ion. Di sini, peter magnesium dia akan menipis. It will be deposit. Dia akan menipis. It will become thinner. Dia akan menipis. Okay. Kenapa? Apa inferen dia? Kerana atom magnesium akan mendermakan elektron menjadi ion magnesium. Di situ, faham tak? Okey. Apa step cikgu yang pertama tadi? Buat dulu ikut siri elektrod. Kemudian apa cikgu cakap? Buatkan dia, tentukan siapa ejen penurunan yang kuat, siapa ejen pengoksidaan yang kuat. Okey? Kemudian tulislah persamaan setengah di terminal negatif dan terminal positif. Dekat situ, faham ke tidak? Najwa faham tak? Okey, siapa yang tak faham boleh raise your hand. Boleh angkat tangan. Ada faham? Ya, saya. Kalau nak tahu dia pengoksidaan ke penurunan, kena tengok nilai inot je? Ya, saya. Oh, maksudnya kalau dia ejen penurunan yang kuat, inot dia berapa? Nuraini. Kalau dia adalah ejen penurunan yang kuat, inot dia nilai negatif ke positif? Negatif. Ya, pandai. Okey, kalau lah tiba-tiba dia bagi kat sini, inot dia dua-dua positif. Macam mana kamu nak tentukan? Kamu susun ikut macam cikgu susun tadi. Okey, yang paling negatif, positif, itu kita panggil kurang apa? Kurang positif. Sebabnya adalah
Kalau ada kan kamu jumpa yang semalam punya case, bila dua-dua inot ni nilai dia positif, tak ada pun nilai negatif. Itu kita panggil bukan lebih negatif, kita panggil kurang positif. So, ingat tak kita punya slide yang semalam sama ada lebih negatif atau kurang positif. Belah sini pula lebih positif atau kurang negatif. Okey, faham tak Nuraini? Faham cikgu, faham. Okey, terima kasih. Okey, so kita lihat itu saja. Ingat ya, pengoksidaan macam mana nak tahu dia mana satu proses pengoksidaan, mana satu penurunan, kamu lihat. Siapa ejen penurunan yang kuat? Siapa ejen pengoksidaan yang kuat? Dan kemudian kamu lihat dia punya nilai inut. Okey, lihat dia punya nilai inut. Okey, susun. Step pertama kamu susun ikut macam cikgu susun ni. Ikut kepada inut yang paling negatif di atas, ataupun kurang positif. Okey, yang tepi bawah ni adalah untuk yang paling positif. Kurang negatif. Okey, boleh ya? Tak apa, slow-slow. Okey, tak faham tanya je cikgu. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, yang ini kena fahamkan betul-betul ya. Okey. Sebab itu kenapa diajar dulu siri elektrod piawai baru sel kimia. Sebab dia nak kamu faham mengenai ejen penurunan, ejen pengoksidaan, proses penurunan. Ingat, yang semalam saya semak latihan semalam, ramai yang tak buat. Okay. Apabila proses pengoksidaan dan penurunan berlaku di mana tindak balas redox akan berlaku. Itulah berlakunya tindak balas. Ramai yang tak tulis kesimpulan akhir dia. Kesimpulan akhir kamu kena tulis. Okay, kesimpulan akhir kamu kena tulis di mana adakah proses pengoksidaan dan penurunan berlaku, tindak balas redox pun akan berlaku. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita faham, terus buka mic ataupun angkat tangan. Okey. Sel Daniel. Apa itu sel Daniel? Dia sama seperti sel kimia. Bezanya adalah dia mempunyai dua elektrolit yang berbeza. Yang larutan ni kita panggil elektrolit ya. Apa maksud elektrolit? Elektrolit tu apa-apa larutan ataupun leburan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Yang boleh conducting electricity. It can conduct electricity. Dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, dia ada dua. Daniel cell, apa beza dengan sel kimia? Daniel cell adalah di bawah sel kimia, di mana sel Daniel yang membezakan dengan sel kimia, dia mempunyai dua elektrod yang berbeza. Dan elektrod pula, dua elektrolit yang berbeza. Elektrod dia memang akan ada dua elektrod yang berbeza. Dan kemudian, keduanya, dia mempunyai titian garam ataupun pasu beliang. Catatlah di mana-mana. Apa fungsi titian garam dan pasu beliang? Kamu dah belajar. Titian garam dan pasu beliang, okay, ingat, tulis di mana-mana, berfungsi untuk membenarkan pengaliran arus ataupun pengaliran ion. Ion dia akan bergerak ikut kepada titian garam. Dia akan keluar masuk ikut pasu beliang. Okey? Ingat ya? Dalam buku teks ada. Okey, di mana sekali lagi cikgu ulang, titian garam dan pasu beliang membenarkan fungsi dia membenarkan the movement, pergerakan ion. Pergerakan ion. Dan dia juga fungsi yang kedua memisahkan dua elektrolit yang berbeza. Okey, cikgu tulis kat sini lah. Okey, antara titian garam, tulis ya, ataupun pasu beliang. Okey, yang pertama fungsi dia adalah pen lain. Okey, fungsi dia yang pertama membenarkan pengaliran ion. Yang kedua
memisahkan dua jenis elektrolit yang berbeza. Okay, do you see this? Okay, this is the two difference between the untuk titian garam dan pasu beliang. Ini adalah dua fungsi yang fungsi untuk titian garam dan pasu beliang. Okay, apa persamaan dengan sel kimia? Okay, dia mempunyai dua elektrolit dua elektrod yang berbeza. Dan dia mempunyai voltmeter ataupun galvanometer di sini untuk pengaliran elektron di sini. Tenaga yang ditukarkan pun sama. Tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Tapi beza dia inilah, dia ada titian garam ataupun pasu beliang yang mana dua elektrod yang berbeza. Elektrolit yang berbeza. Beza ya, elektrolit yang berbeza. Okey. Tengok contoh ni. Yang ini contoh cikgu dah cakap tadi. So, sekarang ni dia ada zinc dengan kuprum. So, kamu lihat dalam siri elektrod piawai kamu. Okey, susun ikut yang paling negatif ke paling positif. Okey, dah nampak macam ini, kamu dah susun macam cikgu susun ni. Kemudian kamu tentukan siapakah ejen penurunan yang kuat. Cikgu dah ajar, ejen penurunan yang kuat yang E0 lebih negatif. So, siapa E0 lebih negatif? Kamu tengok belah kanan je. So, E0 yang paling negatif adalah zinc. Ini bermaksud zinc akan mendermakan elektron menjadi zinc ion. So, elektron tersebut dia akan bergerak ikut wayar. Tat. Sampai sini. Okay, kemudian, di sini apa yang akan terjadi? Okay, di sini, kamu lihat pula siapa ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat yang lebih E0 yang lebih positif. Tengok belah mana? Belah kiri. Kenapa? Sebab ini adalah ejen pengoksidaan tambah elektron menjadi ejen penurunan. Kamu nak tengok apa? Kamu nak tengok ejen pengoksidaan. So, tengok yang lebih positif. So, lebih positif adalah 0.34. Ini bermaksud kuprum ion akan menerima elektron menjadi kuprum. Macam cikgu punya half equation tadi. Okay, macam cikgu punya persamaan setengah tadi. Tulis macam itu. Saya dapati ada pelajar yang masih lagi menulis begini. Tak boleh ya. Okay, kamu kena buat one error only for the half equation. Untuk persamaan setengah, kamu hanya boleh buat satu error sahaja. Buat satu error sahaja. Okay. Nampak gayanya hari ni ada dua orang je lelaki ya. Kesian betul. Okay, pergi kepada soalan seterusnya. Okay, abaikanlah mereka. Okay, ini yang cikgu explain tadi. So, zinc nilai E0 dia lebih negatif. So, dia akan jadi terminal negatif. Ingat, terminal negatif. Lebih negatif, terminal negatif. Lebih positif, terminal positif. Okay, terminal negatif untuk sel kimia kita panggil anode. Terminal positif dekat sel kimia kita panggil kathode. So, nanti bila kita masuk sel elektrolit, dia akan berbeza. Dia akan reverse. Dia akan terbalik. Okay, so kita fahamkan sel kimia dulu. So, nanti minggu depan hari Isnin insya-Allah kita belajar tentang sel elektrolit. Terlalu panjang bab itu. So, tak apa, it's okay. Okay, tapi cikgu akan buat sebaik mungkin untuk kamu fahamkan mengenai dia. Okay, so ingat terminal negatif adalah sebagai anode, terminal positif adalah sebagai kathode, terminal negatif E0 nilainya adalah negatif dan dia adalah ejen penurunan yang kuat. Terminal positif adalah E0 yang lebih positif. Ini bermaksud ejen pengoksidaan yang kuat. Keupayaan dia untuk menerima elektron lebih kuat. Lagi satu saya nak tegur mengenai explanation kamu, penjelasan kamu. Kamu kena cakap 3 poin yang saya cakap. Okay, tengok kepada yang saya cakap. Adakah dia lebih positif ataupun lebih negatif? Ataupun kurang negatif, kurang positif? Okay, atau kemudian kamu explain. Dia adakah ejen penurunan yang kuat, ejen penurunan yang lemah, ejen pengoksidaan yang kuat atau ejen pengoksidaan yang lemah? Poin yang kedua. Poin yang ketiga, kamu cakap adakah dia lagi mudah untuk menerima elektron ataupun sukar menerima elektron, ataupun dia lagi mudah untuk menerima elektron atau sukar untuk menerima elektron. So, kalau yang bahagian yang sukar tu maksudnya tindak balas, yang lemah, ejen pun yang lemah, dia adalah tindak balas tidak akan berlaku.
No, tidak balas redox. Tidak redox tidak akan berlaku. Tapi kalau dia ejen yang kuat, kemudian dia lagi mudah untuk menerima ataupun melepaskan elektron, dia ada tindak balas redox. Sebab itu saya tegur mengenai point yang kamu tulis di dalam latihan yang kamu lakukan. Okay, so tolong buat balik pembetulan ya. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. So ini yang cikgu cakap tadi. Okay. Di sini cikgu nak ajar bagaimana nak tulis sel notasi nama dia. Gitu. So, sel notasi macam mana nak tulis? Dia senang sahaja. Untuk kamu tulis dekat sini, okay, take your note. Okay, kamu kena buat elektrod dekat terminal negatif, elektrolit dekat terminal negatif. Lepas tu kamu buatkan dua tanda ni, stroke. Kemudian elektrolit dekat terminal positif dan elektrod dekat terminal positif. Okay, contohnya ini. Okay, yang ini tadi persamaan setengah. Cikgu, macam mana nak dapat persamaan ion keseluruhan ni? Senang je anak-anak. Okay, kamu lihat dia punya elektron sebelah kanan dan sebelah kiri untuk dekat anode dan kathode. So, dekat anode dia ada 2 elektron. Dekat kathode pun sebelah kiri dia ada 2 elektron. Boleh cancel out? Seimbang ke tidak? Ya, seimbang. So, kita hanya masukkan reactant with the reactant, the product with the product. Bahan tindak balas dengan bahan tindak balas, hasil tindak balas dengan hasil tindak balas. So, ini adalah persamaan ion. Kena bezakan. Kalau soalan tanya mengenai persamaan ion, beginilah persamaan ion. Kamu campurkan persamaan dekat anode dengan kathode. Kalau dia tanya tentang persamaan setengah, beginilah persamaan setengah. Di anode satu, di kathode satu. Kalau dia tanya tentang persamaan kimia, persamaan kimia mengenai tindak balas. So, kamu tuliskanlah apa tindak balas yang berlaku. Dia tak ada ion. Jangan lupa. Okey. Cikgu nak ajar macam mana nak lukis ni. Tulis ni. Sel notasi ni. So, untuk tuliskan sel notasi ni senang sahaja. Kita lihat slide yang seterusnya. Okey. Di sini elektrod yang kamu gunakan sebagai terminal negatif adalah zinc. So, Zn stroke P. Mesti dalam tuliskan dia punya keadaan, pepejal. Okay. Zn2+. Ini bermaksud ion elektrolit yang kamu gunakan. Ni larutan ion yang kamu gunakan. Okay. Kemudian dekat sini, kamu tengok dia pakai aqueous 1 molar. Stroke kat sini, ini terminal negatif saja ya. Anak-anak semua, ini adalah terminal negatif. Kemudian, sebelah kanan ini adalah, okay, cikgu tulislah. Bagi kamu ini nampak elektrod. So, this is our electrode. Okay, ini adalah, larutan ion. Okay, kemudian ini adalah larutan ion. Dan ini adalah elektrod. Okey, boleh? Okey, so elektrod yang digunakan di terminal negatif adalah zinc. So, zinc stroke, ion yang digunakan adalah zinc ion. So, Zn2+. Okey, jangan lupa buatkan dia punya keadaan dan dia punya concentration. Okey, kepekatan. Okey, kemudian stroke kan, sebelah kanannya adalah terminal positif yang berada di kathode. So, di sini adalah larutan ion. Dan tuliskan aqueous dan berapa concentration dia, stroke 1. Dan kamu tuliskan apakah elektrod yang digunakan di terminal positif. Okey, ingat ya. So, nanti ada latihan ya tentang ni ya. So, bacaan voltan untuk E node bagi sel Daniel. Macam mana nak kira? Pegang kepada formula ini. E node cathode tolak E node anode. So, E node cathode. So, kalau kamu lihat, E node cathode dekat sini tadi adalah positif 0.34. So, positif 0.34 tolakkan dengan nilai E node untuk anode. So, E node untuk cathode tolak negatif 0.76. Kamu akan dapat positif 1.10 volt. So, untuk bacaan voltan E node cell, kita nak dapatkan E node cell. So, maksudnya positif 1.10. Apa formula dia? Untuk dapatkan E node cell sama dengan E node cathode tolak E node anode. Ingat ya? Ingat tau? Okey. Kemudian, jom kita lihat aktiviti 1G.
Okey, aktiviti 1G. Okey, aktiviti 1G ni, okey, tolong ambilkan buku. Okey. Buat macam ini cikgu punya. Okey. Kemudian, saya nak kamu kenal pasti dulu. Okey, susun ikut kepada siri elektrod piawai. Okey, ikut kepada siri elektrod piawai, siapa yang paling negatif di atas, siapa yang paling positif di bawah. Okey. So, saya akan pick a name. Okey. 4 orang je masuk kelas point cikgu. Okey, so cikgu nak Go ada internet Go. Cikgu. Go, dah lama tak jumpa Go. Okey, Go. Yang paling negatif yang mana? Argentum ke ferrum? Ferrum. Ferrum. Berapa ferrum? Negatif 0.44. So, kamu tulis macam ini. Kejap ya, Go. Kamu jangan letak dulu. Okey. So, berapa tadi ferrum? E note dia adalah negatif 0.44. Good. Okey, kemudian cikgu nak tanya Go lagi. Go. Go. Siapa yang paling positif Go? Argentum. Argentum. So, argentum dekat sini, Ag dekat sini, dia akan menerima elektron, dia akan jadi Ag. So, E note dia berapa Go? Positif 0.80. Good. Positif 0.80. Thank you Go. Okay, so sekarang ni siapa yang masih lagi tak masuk kelas point cikgu? Sila masuk sayang. Okay, so cikgu nak panggil nama untuk... Tada! Kejap lah, cikgu panggil nama. Baru 5 orang masuk. Okay, Go saya panggil. Saya nak panggil Wana. Wana ada internet? Boleh cakap? Ada cikgu. Alhamdulillah. So, Wana, boleh tak Wana bagi tahu saya persamaan setengah bagi terminal negatif dulu? So, cikgu cakap hari tu terminal negatif yang mana? Yang mana satu terminal negatif? Yang berkeupayaan untuk jadi pengoksidaan ataupun penurunan? Yang paling negatif ataupun yang paling positif? Yang paling negatif ataupun yang paling positif? Wana. Yang paling negatif. Pandai. So, macam mana saya punya persamaan setengah dia? Dia mendermakan ke dia menerima elektron? Derma. Menderma. So, yang mana satu? Ferrum ke argentum? Ferrum. Ferrum. So, apa persamaan dia, Wana? Fe. Lagi? Dia dermakan elektron kan? So, kamu buat Fe, terbalikkan dia. So, Fe jadi apa, Fana? Fe jadi Fe2 plus tambah 2E. Pandai. Okey. Kemudian yang akan jadi terminal positif yang mana? Sebelah kiri. Argentum. Argentum yang mana? Argentum logam ke argentum ion? Argentum ion. Pandai. Dia menerima elektron ke dia menermakan elektron? Menerima. Menerima elektron untuk menjadi Argentum. Argentum sahaja. Terima kasih Wana. Okey, bagus. Okey, so cikgu nak panggil siapa lagi? Okey, so kita dah dapat kenal pasti. Okey, terminal negatif kamu adalah ferrum. So, terminal positif kamu adalah argentum. So, tulis dekat kamu punya buku. Semua anak-anak semua. Okey, tulis ya. Okey, cikgu tuliskan whiteboard sini. Macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Macam ini je anak. Oi. Okey, macam ini. Okey, so kamu tulis. Ini adalah aktiviti 1G. So dah tulis 1A. Okey, tulis macam ini je. Terminal negatif. Terminal. Kamu jangan buat pula terminal positif ion pula. Dia mesti elektrod ya anak semua. So ini adalah ferrum. Terus ini adalah argentum. Okey, dah siap. Okey, soalan 1 kita dah siap. Okey, so kita nak pergi kepada soalan nombor 2. Kenal, tuliskan notasi sel bagi sel kimia. Okey, cikgu nak pilih warna cikgu dah panggil. Cikgu nak
Najwa. Okey, Najwa. Boleh tak tuliskan untuk saya sel notasi untuk sel kimia tadi? Mula-mula ambil yang dekat terminal negatif dulu. Cuba. Najwa ada? Najwa? Najwa ada? Ada cikgu. Ada sayang. Okey. So, apakah elektrod di terminal negatif? F? Najwa? F? Fe? Najwa, kau ada ke tak ni? Ada. So, saya boleh. Apa dia yang? Saya blur sikit-sikit. Blur sikit. Okey. Sekarang ni. Okey, cikgu tak apa. Cikgu tunjuk kamu. Okey, sekarang ni Najwa. Cuba kamu Najwa tengok sini. Okey. Cikgu tadi cakap terminal negatif adalah yang menggunakan elektrod dia adalah ferrum. Betul? Betul? Terminal negatif yang lebih negatif. Boleh ya? Terminal negatif yang lebih negatif. Lebih negatif yang mana? Ferrum. Okay, ferrum dekat sini Najwa. Kalau Najwa tengok, yang lebih negatif adalah ferrum. Okay. Elektrod yang digunakan dekat sini adalah ferrum. Okay, kemudian, apakah larutan ion yang digunakan dekat sini? So, larutan ion yang digunakan sini adalah, kamu tengok je kat sini. Yang kamu dah buat dia punya equation tadi. Ion, ferrum. Okay. Yang ini cikgu tertinggal dia punya keadaan kan? So, ini tuliskan P, pepejal. So, yang ini cikgu tuliskan A, aqueous. Okay. Kemudian, buatkan titian garam dia 2 stroke. Okey. So, yang bahagian terminal negatif ni, Najwa faham tak? Najwa faham tak? Faham. Okey sayang. Okey. Kemudian, sebelah kanan adalah terminal positif. Okey. Apa tadi rumusnya? Elektrod. So, elektrod yang digunakan adalah argentum. So, kamu buat argentum. Salah. Yang lepas ni apa? Larutan ion. Larutan ion yang digunakan adalah ion silver ataupun argentum. Okey. Ion argentum dekat sini. So, kamu buatkan argentum. Nampak ion dekat sini? Argentum. Kemudian kamu buatkan elektrod dia. Elektrod dia adalah argentum. Apa yang cikgu tertinggal? Cikgu tertinggal dia punya state dia. Keadaan dia. Aqueous. Yang ini pepejal. Okey. So, yang inilah untuk soalan nombor 2. Okey. Kalau yang masih blur lagi, yang masih lagi tak nampak, cikgu ikut yang ini. Yang ini. Anod untuk terminal negatif, elektrolit dia, yang larutan ion dia, stroke 2, yang ini menunjukkan dia adalah dalam menggunakan titian garam ataupun pasu beliang. Kemudian elektrolit, stroke elektrod. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Najwa boleh tak Najwa? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey. So, tuliskan setengah persamaan. Okay, tuliskan setengah. So, inilah persamaan kamu. So, ini dia nak untuk pengoksidaan. So, pengoksidaan yang mana satu? Yang paling negatif. Inod yang paling negatif. So, ini adalah untuk pengoksidaan. Yang bawah ini untuk penurunan. Lepas tu dia suruh tuliskan persamaan ion keseluruhan. So, nak buatkan persamaan ion keseluruhan. So, yang ini tadi cikgu buat lagi sekali ya. Supaya kamu boleh nampak. Ini ion dia. Tulis tau. Kalau korang tak tulis nanti korang lupa. Okay, dah siap. Okay, kemudian kita tengok setengah persamaan. Dia nak setengah persamaan. Buat yang tadi. Yang kamu dah buat tadi. Pengoksidaan. Okay, setengah persamaan pengoksidaan adalah ferrum. Dia akan mendermakan elektron untuk menjadi ion ferrum tambah 2 elektron. Okay, so kita nak buat pula
setengah persamaan penurunan. So penurunan tadi siapa? Argentum ion, dia akan menerima elektron, dia akan jadi argentum. Okey, macam mana pula nak buat persamaan setengah? Persamaan ion. Okey, persamaan ion keseluruhan. So, kalau kamu tengok dekat sini ada berapa ion? Elektron? 2 elektron. Dekat sini ada berapa elektron? Dia ada 1 je. So, nak jadikan dia 2 sama-sama 2, maksudnya the whole equation ni kamu kalikan dengan 2. Kalikan 2. Maksudnya ada 2 Ag, 2 E, dia ada 2 Ag kat sini. So, bila 2 elektron dekat sebelah kanan, 2 elektron di sebelah kiri, can you cancelkan? Boleh. Dia boleh seimbangkan. Sebab dia sama 2 elektron. So, bagaimana kamu nak tulis dia punya persamaan ion? Yang reaktan bahan tindak balas, sekalikan dengan bahan tindak balas. So, maksudnya ferrum tambah 2 Ag plus anak panah. Yang ini pula. Fe2 plus tambah 2 Ag. Okey, dapat ya? So, ini adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, soalan nombor 4 pula. Okey, kita lihat ya. Okey, tak apa, slow-slow. Hitungkan sel voltan. So, untuk kirakan sel voltan ini, okey, ingat dia punya rumus yang ini. E not terminal positif tolak E not terminal negatif. Okey, untuk sel. So, macam mana dia punya persamaan? Untuk dapatkan E not sel sama dengan E not untuk apa nama dia? Dekat terminal positif. Ya. Ataupun katot, betul, katot. Tolakkan dengan E not terminal negatif ataupun A0. Cikgu tu suka tulis panjang-panjang kan? Kira je lah yang ini. Okey, so saya nak siapa ya? Tolong kirakan untuk saya. Saya nak teng. Alia. Oh, Alia. Berapa ya Alia? Dia punya E not cell dia? Alia ada? Alia ada ke? Tak ada? Ada cikgu. Ada, okey. E not terminal positif berapa Alia? Positif Positif 0.80. 0.80. Tolakkan dengan E not negatif? Apa Negatif ni? berapa? Negatif 0.44. Okey, cuba kamu kirakan berapa dapat jawapannya? Positif 1.24 volt. Pandai. Positif 1.24 volt. Okey, faham tak Alia? Faham cikgu? Okey, alhamdulillah. Okey, so dah siap. Okey, dah siap jawab, dah cantik dah jawab. Okey, saya nak tanya. Faham ke? Okey, so tak apa. It's okay. Kita buat satu latihan. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa. Salin dulu. Siapa yang tak salin lagi. Cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sediakan kelas point kamu. Okey. Soalannya, rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi sel kimia. Antara notasi berikut, yang manakah yang betul? Okey, sebelum tu kamu cari dulu E not cell untuk terminal negatif, E not cell untuk terminal positif. Okey, so ingat ya, terminal negatif kepada terminal positif. Kamu tulis terminal negatif dulu, baru terminal positif. Kamu dah kenal pasti siapa terminal positif dan siapa terminal negatif. Kita lihat apakah jawapan. So, ramai yang jawab C. Semua jawab C. Alhamdulillah. So, maksudnya semua betul. Yeay. Okey, tahniah kepada semua pelajar. Alamak, cikgu tak buat ladder lah, boy. Kalau tak, kita boleh tengok siapa yang paling awal tadi jawab. Okay, so insert the result. Okay, so save for review.
Okey. Cikgu tak boleh depot. Cikgu lupa. Sorry. Okey. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Dah sedia? Okey. Soalan yang seterusnya. So, soalan seterusnya. Raja menunjukkan susunan radar. So, dia ada elektrod zinc dengan magnesium. So, sekarang ni dia nak kamu kirakan nilai E not cell dia. Kirakan E not cell dia. Nilai keupayaan elektrod piawai dia. Okey. So, kat sini cikgu bagikanlah dulu. Okey, zinc negatif 0.76. Untuk magnesium, cikgu letakkan dekat sini. Negatif 2.34. Okey. So, sekarang kenan pasti. Oh, dia dah bagi. Allah. Dia dah bagi. So, yang paling negatif mana? Yang paling positif dan kurang positif mana? So, apa yang kamu buat? E not cell sama dengan E not cathode tolak E not anode. Mana cathode, mana anode? Yang paling negatif mana? Yang paling negatif kalau kamu tengok sini magnesium. So, masukkanlah dalam persamaan dalam ini. So, negatif. Tak payahlah cikgu bagi tahu jawapan. So, cari sendiri ya. Siapa yang jawab B? Angkat tangan. Mengaku baik. Okey. So, kita close submission. Jawapannya C ya. Buat pembetulan balik. Siapa yang tu? Jawapan dia adalah C. Okey. So, yang salah tu tolong betulkan balik. Okey. So, jawapan dia adalah C. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okey, dah sedia? Okey, soalan yang seterusnya ni, soalan yang sama. Tapi cikgu nak kamu lukiskan arah. Daripada mana ke mana dia punya susunan. Dia punya pengaliran elektron. So, kamu lukis dekat gambar tu. Lukiskan dia punya arah dia. So, saat ini negatif 2.38. Sini adalah negatif 0.76. So, elektron dia akan bergerak daripada terminal negatif. Dia akan pergi kepada terminal positif. Boleh tak korang lukiskan? Okay. Kita lihat jawapan yang dah kamu buat. Ush, cantik. Okay, so semuanya dah buat. So ada 7. Okey, so sepatutnya dia bergerak kepada terminal negatif kepada terminal positif. Terminal negatif mana? Terminal positif mana? Okay, kita close submission. Okey, kita insert result. Okey. Save for review. Okay, kita tengok ni siapa jawab ni. So, betul lah kamu buat ni. Warna. Okay, betul tu Warna. Okay, pengaliran elektron di kat sini. Okay, betul. Okay, walaupun dia tak berapa. Pakai tangan cikgu. Biasa lah cikgu. Ya, betul Warna. Saya faham. Okay, kita tengok yang ini. Oh, Go. Salah lah Go. Mana boleh daripada zinc. Zinc kan? Nampak tak sini? Dia terminal positif. Go salah Go. Okey. Betulkan balik Go. Okey. Yang ini siapa? Alia. Okey, Alia betul. Tahniah Alia. Cantik Go punya arrow. Okey, pergi kepada yang ini. Ya, Nuraini pun betul. Tahniah Nuraini. Okey, kita pergi tengok kepada Najwa. Najwa salah Najwa. Okey, Najwa tengok sini. Dia punya negatif 0.76. So dia adalah kurang positif. So, maksudnya dia adalah terminal positif. So, ini adalah, kamu tengok nilai. Alah, kamu kalau baca macam nilai nombor, ni kosong kan? Okay, kosong. Ini positif 1, positif 2 kan? Kalau sini negatif 1, negatif 2. So, kalau kedudukan 0.76 dia berada di sini.
negatif 2.38 dia berada di sini. Itu beza dia. So, maksudnya dia lebih kepada ejen pengoksidaan. Yang ini lebih kepada ejen penurunan. So, ejen penurunan, pengoksidan maksudnya dia adalah terminal negatif. Tengok ya, Goh dengan Najwa salah. So, tengok balik. So, dia akan bergerak daripada mana cikgu cakap tadi? Terminal negatif. Maksudnya magnesium pergi kepada zinc. Okey, ingat itu je. Mungkin kamu nampak, oh dia negatif besar lagi ni. Nampak? Negatif dia besar lagi ni. So, dia adalah lebih negatif. Okey, so ini salah ya. Okey, kita pergi soalan. Okey, yang next. Okey, Kama. Okey, Kama betul. Okey. Kemudian kita lihat Hamizah. Okey, Hamizah pun betul. Okey, so 2 orang salah daripada 7 pelajar. Okey, so komen untuk kelas hari ni. Okey. Apa pula slide drawing? Kejap. Slide drawing pula. Ada. Okey. Terima kasih. Okey, so untuk kerja waktu tutorial nanti, okey, so saya ada tinggalkan kamu dalam live worksheet. Okey, live worksheet ini akan ada soalan. Okey, soalan tu yang cikgu bagi dekat dalam grup. So, kamu lagi suka tulis dekat situ ataupun buat dalam buku. So, kalau kamu lebih suka buat di dalam buku, kamu buat di dalam buku. Okey, di dalam buku. Kalau kamu rasa suka buat secara live kat situ, okey, teruskan sahaja buat secara live kat situ dan dia akan ada tuliskan jawapan yang sebenarnya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, itu untuk yang banyaknya kerja cikgu nak bagi. Okey, tak apalah yang tadi tu, yang ini live worksheet ni kita tinggalkan untuk minggu depan sambil-sambil tu nanti. So, tapi untuk tutorial live worksheet ni cikgu ulang lagi sekali. Live worksheet ni kamu tak perlu buat masa tutorial, tapi kamu buat lepas habis tutorial kiranya hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So kamu buat masa itu, tapi yang ini cikgu nak. Okey, yang ini kamu buatlah. Tuliskan notasi dengan hitungkan nilai voltan dia. Okey, boleh ya? So, itu sahaja hari ini. Terima kasih banyak-banyak.